Soalan saya soalan 62. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Projek Terowong Dasar Laut merupakan salah satu komponen di bawah projek jalan-jalan utama dan terowong dasar laut di negeri Pulau Pinang. Projek ini dilaksanakan oleh syarikat konsesi iaitu Konsortium Zenith Construction CZZ yang dilantik oleh Kerajaan Negeri pada bulan Oktober 2013. Hasil laporan kajian kebolehbelaksanaan ataupun feasibility study terowong dasar laut telah pun dibentangkan pada Kerajaan Negeri pada bulan April 2022. Secara dasarnya, hasil kajian menyatakan bahawa terowong dasar laut boleh dilaksanakan dan ini pun diterima oleh Kerajaan Negeri. Walau bagaimanapun, laporan akhir kajian kebolehbelaksanaan terowong dasar laut ini hanya akan diterima siap setelah ulasan muktamad berkenaan Pelan Induk Pembesaran North Butterworth Container Terminal ataupun NBCT oleh Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang dapat diperolehi secara rasmi. Buat masa ini, pihak SPPP masih belum memuktamadkan Pelan Induk Pembesaran NBCT secara rasmi. Untuk menjawab lagi soalan Yang Berhormat, peralihan projek terowong dasar laut ke fasa reka bentuk tertakluk kepada pengintegrasian reka bentuk jajaran terowong bersama Pelan Induk Pembesaran NBCT yang masih belum dimuktamadkan. Jangka masa pelaksanaan projek terowong dasar laut adalah tertakluk kepada perkara ini. Soalan kedua Yang Berhormat, tiada bayaran dilaksanakan bagi projek terowong dasar laut memandangkan laporan kajian kebolehbelaksanaan masih belum dimuktamadkan dan diterima oleh Kerajaan Negeri ataupun diterima siap. Setakat ini, Kerajaan Negeri hanya melaksanakan bayaran dalam bentuk secara tukar ganti tanah ataupun in-kind dengan nilai RM208,755,080 bagi pelaksanaan kajian kebolehbelaksanaan dan reka bentuk terperinci bagi projek jalan-jalan utama sahaja. Maksudnya, untuk terowong, tidak ada sebarang pembayaran yang telah dibuat. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Tanya Bunga. Saya cuma nak tanya satu dua soalan. Pertamanya tentang kajian kebolehsanaan terowong. Mengapa dia mengambil masa yang begitu lama kajian yang dibuat? 2017 tadi, start 2017 hingga 2022. Lebih kurang 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun baru siap. Mengapa lambat? Adakah masalah teknikal ke, masalah apa-apa ke? Ini kajiannya lah, kajian yang dibuat. Kedua, adakah benar swapping bagi tanah yang diberikan kepada Zenith, konsortium Zenith ni di kawasan Tambakan Geni Drive telah diserahkan dan saya rasa telah siap pembinaannya. Betul tak betul? Minta jelas kan? Betul tak betul? Pembangunan Dream City itu adakah dia termasuk dalam tanah yang dianugerahkan, yang diberikan sebagai bayaran dan dah siap pun dan dah jual pun? Saya rasa mungkin syarikat ni akan mendapat untung yang berkali ganda lah bila dah siap dan jual. Satu. Tiga. Apakah bila pembinaan terowong ni akan dibina nanti? Mungkinlah selepas DIA, selepas daripada Penang Port dan sebagainya nak buat, adakah dia akan melibatkan pengambilan tanah dan perpindahan penduduk di kawasan terlibat, khususnya di sebelah Bagai Jam lah. Saya rasa dia akan melibatkan sampai ke bawah ni, sampai ke atas ni. Jadi mungkin ada pengambilan tanah ke perpindahan penduduk di kawasan itu, sebab situ ada flat pantai bersih, flat taman tun dan sebagainya yang mungkin akan terlibat dalam pembinaan nanti. Kita harap dia tak jadi lah kot kan. Dan adakah dana yang digunakan ni akan melibatkan dana yang sama dengan PTMP ni, yang kita nak buat 3 pulau ni, dana yang sama tu akan digunakan untuk pembinaan
terowong nanti yang kita harap tak jadilah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas soalan-soalan tambahan. Yang pertamanya, isu kajian kebolehlaksanaan mengambil masa yang lama. Sebenarnya Yang Berhormat, terdapat banyak stakeholder yang terlibat dalam kajian kebolehlaksanaan ini, dan antaranya adalah agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga pihak swasta dan juga TUDM. Jadi oleh kerana terdapat banyak pihak yang terlibat, kadang-kadang kita nak bermesyuarat mendapat ulasan pun kena tunggu masa yang lama. Contohnya yang tadi saya bagi, nak muktamadkan master plan NBCT pun kita perlu tunggu sehingga kerja dilaksanakan, perunding dilantik oleh pihak Suruhanjaya Pelabuhan, dan sehingga mereka dapat memberikan kita maklumat-maklumat yang perlu, kita pun tidak boleh nak memuktamadkan. Itu yang menjadi antara punca-punca delay, dan sudah tentu 2 tahun PKP pun telah mengakibatkan beberapa kelewatan juga Yang Berhormat. Untuk soalan kedua mengenai land swap bagi City of Dreams, seperti mana yang saya sebut tadi, land swap tersebut adalah bagi kajian kebolehlaksanaan dan juga reka bentuk terperinci, detail design dan juga feasibility study bagi 3 jalan utama dan tidak melibatkan langsung terowong. Terowong ni adalah bayaran secara land swap hanya dibuat bagi kerja yang telah siap. Yang telah siap adalah feasibility study dan juga reka bentuk terperinci bagi 3 jalan utama dan bukan terowong. Terowong walaupun dia dah hampir siap, kita tak bayar lagi. Kita cuma akan membuat pembayaran setelah dimuktamadkan dan diterima siap oleh kerajaan negeri. Jadi itu adalah status bagi land swap. Dan ketiga, pembinaan terowong ni, jajaran yang akhir dan adakah ia akan melibatkan pengambilan tanah dan sebagainya, dia akan bergantung Yang Berhormat kepada reka bentuk terperinci, detail design yang hanya akan dimulakan setelah pemuktamadan feasibility study terowong tersebut. Akhir sekali, soalan mengenai dana, Yang Berhormat untuk makluman, projek terowong ni adalah sebahagian daripada 6.3 bilion RFP yang telah tender yang telah dianugerahkan kepada syarikat CZZ ini. Maka ia tidak kena mengena dengan tambakan PSR. Untuk terowong ini, dia sebahagian daripada 6.3 bilion campur dengan konsesi tol. Jadi ini adalah package yang telah dipersetujui dalam RFP tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Saya nak jemput Bang